Baik, InsyaAllah kita akan meneruskan perbincangan ataupun sesi yang keempat, iaitu sesi soal jawab bersama hadirin. Ia akan mengambil masa 35 minit dengan maksimum 10 soalan diberikan kepada panelis pertama dan panelis kedua. Suka untuk saya ingatkan pada syarat-syarat dialog yang ke-9 pada sesi jawapan kepada persoalan hadirin, jumlah masa 2 minit maksimum, jumlah masa 2 minit yang diperuntukkan untuk bagi setiap soalan yang diajukan. Bermaksud ruang jawapan bagi panelis adalah 2 minit sahaja. Baik, dan penanya soalan hanya diberikan maksimum 1 minit untuk bertanya soalan. Mohon diringkaskan dan tidak menjadi panelis yang ketiga. Yang ke-10, hadirin hanya dibenarkan bertanya 1 soalan sahaja bagi setiap orang, dan maksimum hanya 5 soalan diperuntukkan untuk setiap panelis. Sesi soalan hadirin akan dilakukan secara bergilir-gilir, dengan soalan pertama diajukan kepada Ustaz Faiz, dan kemudian yang kedua kepada Ustaz Salman, dan sehinggalah kepada soalan yang terakhir. Kita sudah menyediakan mikrofon di bahagian kiri saya. Bagi yang ingin bertanya boleh mengambil tempat, dan berdasarkan syarat-syarat tadi, soalan itu perlulah ringkas 1 minit sahaja soalan dan 2 minit bagi para panelis untuk menjawab. Mohon untuk memberikan nama dan meringkaskan soalan yang ingin diberikan. Soalan yang pertama akan diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Mohon bantuan mikrofon. Boleh, okey. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amil Fikri bin Muhammad Syukur. Soalan saya ringkas. Adakah akidah yang dipegang oleh Nabi SAW sama dengan akidah yang dipegang oleh Asy'ariyah, Mutaakhirin dan Mu'asirin? Sekian, itu sahaja. Baik, terima kasih. Dan soalan pertama akan dijawab oleh Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Baik. Adakah akidah Asy'ariyah sama dengan akidah Nabi? Akidah Nabi sama dengan akidah Asy'ariyah. Baik, kalau kita kata usulul aqaid, pasti tidak terkeluar daripada apa yang telah dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiap-tiap apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diketahui daripada agama dengan secara mudah, darurah, itu semua dipegangi oleh Asy'ariyah. Apa yang dibahas dengan secara mendalam, dengan secara dakik, halusi, itu bukanlah termasuk daripada akidah usulul aqaid. Jadi secara umum, ya pasti sama dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau soalannya seperti itu. Okay. Cukup Ustaz? Cukup. Baik. Terima kasih. Dan kita akan beralih kepada soalan yang kedua kepada Ustaz Ahmad Faiz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Daniel. Soalan saya, kita tahu yang Asy'ariyah menggunakan jauhar dan juga arad dalam nak menjelaskan tentang kewujudan alam. Tapi hari ini kita tahu tentang wujudnya teori-teori seperti teori Big Bang yang menjadi bukti empirikal tentang kewujudan alam. Jadi adakah masih relevan mazhab Asy'ariyah menggunakan dua konsep itu pada masa kini, ataupun adakah mazhab Asy'ariyah sendiri perlu update metodologi akidah mereka supaya selari ataupun sejajar dengan perkembangan sains moden pada hari ini. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan 2 minit kepada Ustaz Ahmad Faiz. Metodologi yang dimaksud itu ialah metodologi untuk menyerang ataupun mempertahankan lah dah. Jadi dalam Asy'ariyah ni memang kita tidak ada orang panggil ta'assub dan sebagainya. Boleh dilihat perbahasan Ustaz Salman sendiri menyebut dengan pelbagai perbahasan khilaf-khilaf di kalangan Asy'ariyah. Itu menunjuk kata ulama-ulama Asy'ariyah dia tidak jumu. Nah, mungkin kalau benar ada orang panggil satu fakta
ilmiah yang terbaru, mungkin boleh dimasuk saja di dalam persoalan jauhar arok. Itu bukan ilmu akidah dah, itu ilmu alat. Ilmu alat saja, ilmu makulatul asyar. Itu bukan satu apa dia panggil, satu pegangan. Tidak diperlu pun untuk orang awam tu mengetahui benda-benda lagu tu. Di dalam masa Asy'ariyah sekalipun, semuanya dengan mudah saja. Apa dalil yang menunjukkan mesti Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan? Kalau dalil akal, kalau dalam Quran hadis tu memang pasti. Kalau dalam akal pun adanya makhluk ini cukup ya. Itu saja. Adapun tentang jauhar ara, makulatul asyar, tentang al-kam wal aina wal infi'a wal fi'lu, itu semua tu ialah alat untuk digunakan untuk berbahas dengan kelompok-kelompok seperti falasifah dan mu'tazilah. Dan kalau benar perkara yang disebut tadi, saya pun tak tahu apa yang disebut tadi. Kut bahasa orang putih saya pun tak gerti lah apa benda. Kalau benar benda tu fakta, dan mungkin ilmiah, maka mazhab Asy'ariyah tidak ada satu pun sifat atau sikap untuk menutup pintu ilmiah. Mungkin boleh masuk, tak ada masalah. Cukup Ustaz? Terima kasih. Kita beralih kepada soalan kepada Ustaz Ahmad Faiz, dipersilakan. Assalamualaikum. Nama saya Razlan. Jadi saya baca sikit kenyataan View Faiz. Yahudi dan Wahabi itu adik-beradik tiri pada akidah kerana sama. Berartikan Allah itu di langit, duduk di atas arasy. Akhlak mereka sama, kerana keras, biadab dan zalim kepada orang Islam. Kalau ikut daripada perbahasan tadi, kita dengar yang mana View Faiz pun setuju. Kalau orang awam ni, kalau dia kata mendengar, kita terima mendengar. Kalau dia kata melihat, kita mendengar yang melihat. Tapi dalam kenyataan ini agak berbeza. So boleh tak View Faiz terangkan kenapa kenyataan ini keluar Yahudi dan Wahabi itu adik-beradik? Terang pasal apa tu? Kerana melihat ke mendengar beriktikat Allah di langit 1 minit sudah dan cukup. duduk di arasy. Boleh terangkan? 1 minit sudah cukup. Dan saya memilih soalan ini tidak perlu jawab sebab dia bukan berkaitan dengan tajuk. Itu adalah hak kepada penjawab untuk menjawab ataupun tidak. Baik, kita tidak jawab Ustaz Faiz. Ya. Okey, terima kasih. Seterusnya kita akan bergerak kepada Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Faiz, soalan saya berkenaan dengan kedua-dua aliran Salaf dan juga Khalaf, yang saya percaya kedua-dua ahli panel setuju bahawa Athariyah ataupun Asy'ariyah kedua-duanya benar, kedua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Soalan saya secara jujurnya, honestly speaking, kepada Ustaz Faiz, di antara kedua-dua aliran ini, yang manakah lebih mudah untuk dipelajari dan juga difahami untuk orang awam, khususnya kepada mereka yang baru memeluk agama Islam? Terima kasih. 2 minit diberikan kepada Ustaz Faiz. Di dalam dua-dua aliran tu sebenarnya ada tahap mudah dia dan ada tahap payah dia. Kalau Hanabilah, Athariyah, ketika mana mahu berdebat ataupun menjawab iskal ataupun syubhat daripada Mu'tarid, itu tetap juga menggunakan istilah-istilah falsafah seperti jisim. Imam Bukhari bahkan dalam kitab Al-Khalqu Af'alil Ibad ada menggunakan perkataan jisim dan sebagainya dah. Jadi ilmu tauhid metodologinya mengikut aliran Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, Athariyah ke, ada tahap fardu ainnya dan ada tahap fardu kifayahnya. Dan tahap fardu ain pasti mudah, tak kira mana-mana aliran, pasti mudah. Saya telah bentang di awal tadi betapa mudahnya untuk memahami yang tahap fardu ain bagi orang yang awam. Jadi boleh pilih mahu Maturidiyah, mahu Asy'ariyah atau Athariyah yang sebenarlah, Hanabilah, Athariyah Ahlul Hadis yang sebenar. Itu pasti ada tahap mudahnya, itu fardu ain, dan tahap payahnya itu fardu kifayah. Jadi untuk orang awam dan mula masuk Islam, cukup yang fardu ain saja. Akidah jami'ah, akidah yang menghimpun, yang mujmal, itu. Cukup Ustaz? Cukup. Okey, terima kasih. Kita beralih kepada soalan yang terakhir kepada Ustaz Ahmad Faiz. Dipersilakan. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya nak menanyakan kepada Ustaz Nama, Faiz. boleh tahu nama? Nama saya Muhammad Zaim bin Rosli. Dari sini saya nak tanyakan pandangan Ustaz Faiz tentang akidah salafiyah. Adakah ia benar ataupun sesat? Dan jika seseorang itu menolak akidah Asy'ariyah secara total, adakah dia juga dikira sebagai sesat? Persilakan 2 minit Ustaz Faiz. Kalau dia dimaksud ialah akidah salaf dengan makna salaf yang sebenar, salaful ummah, akidah Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, a'immah madzahibil arba'ah, akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang sebenar, maka tidak boleh kita kata apa nama tu, soalan tadi apa tu? Sama ada dianggap sebagai sesat. Tidak boleh kata sesat. Sebab itulah faham ahli sunnah wal jamaah. Kalau mafhum salafnya itu, dan Asy'ariyah pun sebenarnya ada dua tariqah, tariqah manhajus salaf, iaitu manhaj taslim, dan manhaj satu lagi manhajus kalami, iaitu manhaj ahkam, manhaj berdebat dan sebagainya. Jadi kalau kita kata salaf tu ialah yang dimaksudkan ialah salaful ummah yang dahulu tu, Imam Syafi'i, mazhabul arba'ah, seluruh imam-imam salaf, dan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi hanya sebagai memperkukuhkan lagi, memperkuatkan lagi, bukan menjadikan mazhab yang baru. Jadi salaf yang seperti itu tidak boleh kita kata sesat. Adapun kalau kita kata salaf tu ialah yang mendakwa salaf tetapi pegangannya membawa kepada tajsim dan tashbih, maka ini tidak boleh dikatakan salaf, bukan akidah salaf. Ini akidah tajsim dan tashbih. Itu saja. Cukup. Terima kasih. Dan soalan